Kalau semua tahu, kita buka kita punya chart dekat Profito. Okay, so pertama sekali saya nak cerita sedikit tentang trend. Tentang trend ataupun impulsif yang orang selalu cakap. Impulsif trend. Dan kita nak cerita tentang konsep trading yang sebenar-benarnya. Okey, sebenarnya konsep trading yang pertama saya nak sentuh sedikit, ini perlu kita ambil tahu. Sediakan buku dan kertas semua untuk tulis apa yang saya nak bagi tahu ni. Okey, sebenarnya macam saya cakap sebelum ni, kita bercerita pasal trend. Contoh dia macam contoh kita tengok di time frame yang besar. Sebagai contoh, kita melihat pada satu sudut iaitu impulsif. Impulsif contohnya saya zoom sikit, nampak So di sini adalah impulsif. Nampak yang saya tengah buat line tu. Sebab apa itu impulsif? Sebab dia melepasi paras tertinggi di sini. Nampak tu? Nampak tu? Saya bulatkan tu. Sebab tu itu dikira sebagai impulsif. Okey, saya cerita sikit Maaflah malam ni banyak sikit cerita. Kisah-kisah silam saya dulu. Okey, cerita dia pada tahun 2013 masa saya pergi ke Kelantan tu. Saya pergi ke Kota Baru untuk jumpa tok guru saya tentang belajar pasal trend. Okey, dia tak ada ajar macam mana impulsif semua. Cuma dia mengatakan satu benda dekat saya. Reza, yang paling penting adalah follow trend sahaja. Macam mana nak follow trend? Pastikan kalau kita tahu trend up, dalam mindset kita hanya buy ataupun kita beli sahaja. Okey, mula-mula saya tak faham. So lepas saya kaji jalan cerita dia sebenarnya. Okey, saya faham lah. Lepas kaji sikit-sikit. Maksudnya, okey, dah tahu dah, okey ni impulsif. Ataupun pergerakan uptrend. So uptrend kita buy. Buy dekat korektif. So, tok guru saya cakap apa? Okey Reza, dia macam ni, simple je konsep trading ni. Umpama kita masuk highway dan kita nak pergi RNR. Itu je maksudnya kalau highway tu impulsif. Kalau RNR tu korektif. Jadi kita hanya mengikut pergerakan RNR tu. Maksudnya kita nak masuk market, pastikan kita dalam keadaan RNR yang orang kata macam mana cakap yang jelas. RNR yang jelas. Macam mana RNR yang jelas tu? Jadi itu untuk tak silap saya dalam 2 minggu pertama saya jumpa dia, saya pergi Kelantan, dia cerita pasal trend dan RNR. Minggu kedua ataupun tak silap saya hujung bulan tu, saya pergi balik Kelantan dan dia bercerita tentang pengakhiran trend. Pengakhiran trend ni, macam mana kita nak tahu pengakhiran trend? Sebagai contoh, kita dah tahu dah permulaan trend adalah menggunakan impulsif. Contohnya di sini, ni harga tertinggi, resistant, dan ini adalah impulsif dia. So the break menjadi impulsif ke atas. So kita tahu highway dia dah start naik. Jadi cikgu saya cakap apa? Okey, macam ni. Kalau nak tahu dekat mana pengakhiran RNR, maksudnya pengakhiran trend itu, pertama sekali kita perlu lihat di time frame support atau resistance yang besar. Maksudnya time frame besar punya support dan resistance itu paling penting dahulu. So contoh dia, sebagai contoh, kita kena ingat, bear in mind yang bila terjadinya impulsif, benda tu susah nak habis pergerakan dia. Pergerakan itu sangat susah untuk mati. So dia ibarat highway nak menghala ke Pulau Pinang. Itu tok guru saya cakap. Highway tu nak naik ke nak turun? Ke utara ke selatan? Jadi kalau ke utara macam biasa, kita perlu cari resistance. Okay, resistance. Sebagai contoh, ni take note Kalau contoh kita tengok H4 dahulu. Ni H4, tengok H4. So H4 ada impulsif. Itu simple. Dah kenal pasti impulsif di H4. Tandakan siap-siap dahulu. Marking itu sangat penting sebab nak mengingatkan kita yang selalu lupa. Kan?
So bila kita dah tahu di situ impulsif, kita tahu harga nak naik. Nak naik sampai mana. Jadi saya bagi tips yang paling orang kata ampuh malam ni, iaitu impulsif di H4, contoh H4 H4 akan mati di time frame daily punya resistance. Itu dia punya orang kata formula yang paling orang kata paling tajam lah formula dia. Maksudnya impulsif sekarang ni berada di H4. Ni impulsif H4. So bila impulsif H4 ni, macam mana nak tahu dia mati? Macam mana nak mati impulsif yang akan datang ni semua? So kita perlu cari jawapan dia di time frame yang lebih besar. Ni H4. Kita perlu lihat di time frame yang lagi besar, resistance dia. Sebab apa resistance? Sebab yalah benda tu tengah naik. So dia punya utara dia adalah resistance. Simple. Destinasi dia. So kita buka daily sebagai contoh. Dan kita lihat di daily. So bila di daily kita lihat harga berada di sini ni. Tadi tu saya bulatkan. Jadi resistance paling dekat yang ada di situ adalah di sini. So bila orang nak marking, okey, saya yakin semua orang dalam ni, saya yakin semua yang dalam ni dah pandai marking support resistance. Tapi tak apa, saya tunjuk lebih detail sikit. Pertama sekali, macam mana nak tahu itu resistance apabila di situ adalah pergerakan, senang cerita, macam mana tunjuk okey. Ini impulsif. Okay, nampak tu impulsif. Dan ini pun impulsif. Nampak tu. Saya tanda lah, saya tanda. Okey, kuning kuning ke warna apa cantik warna putih lah, kita buat warna putih. Okey, warna putih. Okey, white. Okey, kita ambil putih. So itu impulsif. Dan kita ambil lagi satu di sini adalah satu lagi impulsif sebagai contoh. So pergerakan impulsif dan impulsif. Kita tengok H4. Dan kita lihat di time frame H4 di sini adalah resistance yang kita tengok di daily tadi. So kita ambil di situ sebagai satu resistance. Kita ambil contoh di situ. Okey, dan kita lihat di situ harga H4 ni, kita buka balik H4, dia banyak main time frame tau. Tapi kena ingat H4 punya impulsif akan mati di daily punya resistance. Kita dah pergi pada daily dan ini adalah daily punya resistance. Resistance dia. Dan yang warna kuning ni impulsif tu adalah impulsif di H4. Jadi kita buka H4. H4 menunjukkan apa? H4 menunjukkan dah impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif. So kita dah boleh plan ataupun dah tahu kita nak layan market tu macam mana bila dah ada tahu pengakhiran dia. Bila rasa-rasa macam gatal nak sell tu, bolehlah sell kat sini. Itulah contoh dia. So itulah pergerakan market untuk minggu depan sebenarnya kalau nak tahu. Bila kita trade, yang paling penting adalah macam mana kita nak layan market tu. Bila nak layan market tu, kita perlu ada senjata. Senjata kita adalah tahu macam mana trend dan impulsif tu mati. Sebagai contoh, saya bagi contoh lagi satu. Kita buka pair lain lah. Kita buka pair lain. Kita buka AUD USD. Kita buka AUD USD dan kita buka kosong. Okey, contoh. Saya buka H1. H1 saya tengok apa? Saya cari impulsif. Okey, saya cari impulsif. Contohlah, di sini adalah impulsif paling dekat yang saya nampak. Sebab dia melepasi paras tertinggi sebelum-sebelum ni. Okey, so itu impulsif. Saya buat je itu sebagai impulsif. So ini adalah di time frame H1. Okay, H1 punya time frame. Jadi, dekat mana matinya H1 punya impulsif? Kan ni impulsif kat atas. So, macam mana nak tahu dia mati kat mana? So, nak tahu dia mati kat mana, kita buka pada time frame yang lebih besar sebelah dia. Iaitu di H4.
Jadi di H4 kita tahu market akan pergi sampai resistance sebab simple impulsif ke atas dia mencari resistance. Dia mencari utara. Saya buat U lah. Kalau impulsif ke bawah dia mencari support ataupun selatan SS pula. Sebab apa? Itulah rule market. Dia ibarat resistance dan support ni ibarat satu magnet. Kalau impulsif ke atas, dia menarik ke resistance. Kalau impulsif ke bawah, dia menarik ke support. So kita nampak di sini adalah resistance untuk H4. Jadi kita tahu tadi impulsif yang kita nampak tu adalah di H1 punya time frame impulsif ke atas. So dia akan mati di H4 punya orang kata H4 punya resistance. Itulah maksud pengakhiran market kalau nak faham lebih lanjut. So kita tahu okay, impulsif, corrective, impulsif, corrective, impulsif. Selagi dia tak capai area dalam kotak ni, janganlah kita nak suka-suka nak sell. Sebab tu, bila kita dah faham pergerakan ataupun kita dah faham jalan cerita market, itulah yang paling penting. Macam cikgu saya cakap, bila dah faham market itulah kita akan lebih suka dengan market sebenarnya. Lagi happy bila tengok. Tak frust dah. Asyik nak trade je manjang. Tapi bukan nak trade manjang. Asyik nak tengok je chart. Sebab chart ni cantik. Sebab bila dah faham, baru faham. Okay. Market ni cantik, ada lenggok sendiri, macam mana kita nak layan. So itulah orang kata paling power dalam trading sebenarnya. Bila kita faham market tu nak ke mana ataupun perjalanan market tu kita dah tahu nak layan macam mana, memang very powerful. Itulah konsep trading paling tinggi bagi saya. Sebab inilah yang boleh buat kita konsisten dan jadi trader yang bagus. Bila kita boleh expect market nak sampai mana. Yes. Barulah orang kata pro. Okay, so kita buka contoh daily pula. Okay, kita tengok daily Sebagai contoh, kalau kita nak speculate market ataupun kita nak layan market, kita tahu di sini impulsif. So, walaupun impulsif di situ, kita nak tahu dia mati dekat mana impulsif tu. Nampak tu? Kita buka pada time frame weekly. Time frame lebih besar, satu time frame lebih besar. So bila di time frame weekly, di sini adalah impulsif untuk daily, yang lain putih tu. So dekat mana kita nak cari dia punya destinasi? Maksudnya dia nak ke mana? Dia nak ke selatan lah. Dan dia mencari support. Jadi kalau kita tengok, support paling dekat adalah di sini. So apa yang kita buat adalah kita tanda je lah. Okay, untuk belajar tanda support resistance, saya tak ajar. Cuma nanti kita akan ada special class ataupun kita ada, tengoklah mungkin minggu depan kita akan buat satu special class untuk support resistance dan trend line. Patutnya Rabu ni tapi saya tak berapa sihat. So, ini adalah perjalanan yang kita tahu dia akan pergi ke selatan. So, matinya daily punya impulsif tu apabila dia capai dekat line kotak biru ni. Kotak biru ni apa? Itu adalah weekly punya support. Itulah konsep trading yang paling tinggi. Bila kita boleh expect market tu nak sampai ke mana, itulah paling dahsyat orang kata. So bila abang-abang semua boleh tahu dan dapat ilmu ni, dahsyat orang kata. Memang Power Rangers lah. Memang kalau boleh tangkap ilmu ni, boleh cetak wang ataupun cetak duit betul-betul dengan MT4 ni. So kita buka lagi satu. Last saya nak buka sebelum saya nak close kelas kita. Kita buka pada GJ. Okay, kita tengok GJ. GJ semalam ataupun Japanese Yen banyak currency Japanese Yen teruk. Perjalanan market tu dia orang kata terlampau lemah kan. Japanese Yen terlampau lemah. So kita lihat lagi sekali apa cerita market. Contoh kita buka H4. Okay, katakanlah semalam kita lihat okay ada impulsif brother. Ada impulsif kat sini. So bila di sini ada impulsif, kita tahu
Macam mana nak matikan H4 punya impulsif? So nak matikan H4 punya impulsif adalah dengan kena tengok time frame daily. So kita tengok daily. Nampak yang saya tanda jap. Zoom sikit. Semua tak nampak pula ni kan. So kita tengok dekat yang saya tandakan line putih ni adalah H4 punya impulsif. So dia akan pergi ke mana? Simple, kita lihat. Dia akan, market dah jadi dah pun. So kita tengok, kenapa dia sampai situ? Disebabkan ada support di sini. Kan? Di situ ada support. So dia mati dekat situ. Tak, janganlah expect dia sampai je situ terus U-turn. Dia mesti ada membuat kelemahan. Kelemahan tu semua nanti saya akan cerita. Maksud dah habis layan lah. Dah habis-habis layan tu, macam mana nak tahu tanda-tanda habis layan tu? Kita akan sambung lagi nanti. Yang penting sekarang dah tahu dah. Okey. Kalau H4 impulsif keluar, dia mesti cari support di daily. Dia cari daily punya support. Sepatutnya kalau nak lagi cantik adalah di tempat-tempat yang jarum panjang macam ni. Itu adalah tempat-tempat yang cantik. Tapi nanti saya akan kita akan fill in lah. Fill in dan tajamkan support resistance punya pembelajaran lagi. Sebelum tu nak tahu faham tak faham dengan konsep yang luar biasa malam ni. Mesti ramai tak pernah dengar cerita tentang market seperti ini. Sebab dia, macam mana cakap, benda ni tak ramai yang boleh cerita dan tak ramai yang tahu sebenarnya untuk menceritakan perjalanan market ni. Macam nak cerita yang market ni kita kena layan. Macam mana kita nak cerita yang market ni ada dia punya sequence dia. Itu adalah cara dia. So kalau dapat faham, alhamdulillah, memang boleh pergi jauh dalam trading. Serius. Ingat, pertama sekali kita tengok pada, sebab tu selalu saya cakap, trading ni ikut masing-masing punya karakter. Kalau kita dapat tengok ataupun suka layan impulsif di H4 ataupun H1, kita dah tahu dah. Impulsif tu akan mati di time frame yang mana pula. Semua tu adalah bergantung pada praktis masing-masing. So, jalan cerita. Kita buka jalan cerita lagi satu. Kita lihat dekat sini, kita tengok yang terbaru H1. Wow, H1 impulsif ke atas. Impulsif tak? Ingat ni impulsif ni. Pom naik. Oh, terbaik lah. Mesti nak naik lagi ni. Kalau ikutkan fahaman hanya belajar tentang impulsif. Sebab tu orang cakap belajar kena habis. So ini lepas ni korektif. Lepas ni aku nak belasah lah, buy lagi. Aku nak buy ni. Esok boleh pergi balik haji ni kalau buy kat sini kan. Sebab dah impulsif ni. So sebenarnya bila buy naik sikit, alamak. Turun balik, buy lagi sekali lah. Lepas tu jatuh. Jatuh. Nangis depan PC macam biasa. So senang cerita, di H1 impulsif berada di sini. So matinya impulsif di H1 ni di time frame mana? Mestinya di H4. So bila H4, apa dia jadi? Dia sampai resistant. So dah sampai resistant, apa nak buat? Takkanlah nak buy. Mestilah nak sell. Itulah pergerakan market yang ramai tak tahu. Mestilah nak sell. Sebab apa nak sell? Dia jatuh kejap. Lepas tu bila dia tak lepas, barulah dia akan membuat U-turn. Barulah ada trend line pecah lah, ada double bottom lah, apa benda semua keluar. So itulah jalan cerita tentang market. So kena belajar step by step. Bila dah belajar step by step, baru tahu yang okey, market ni macam ni kita nak baca sebenarnya. Ini cara sebenar nak baca. Serius. Kalau dapat, orang kata, takluk skill nak baca ni, alhamdulillah, memang power. Serius. Inilah benda yang membuatkan saya konsisten. Saya bagi pada semua malam ni. Cara saya nak jadi konsisten dan cara nak jadi, orang kata, full time trader. Ini cara dia. Bila dah faham berkenaan macam mana nak layan market tu, itu yang paling power.
Sebab tu saya cakap malam ni kelas kita nak bagi yang special. Dan semua dah dapat pun benda yang special pada malam ini. Okay, so ada soalan tak berkenaan kelas kita pada malam ni? Saya buka pada sesi soal jawab pula. Ada soalan ke? Saya buka dulu mic. Nanti senang sikit bercakap Okay, alright. Semua boleh bertanya kalau ada soalan. Silakan. Time frame mana nak buka untuk entry? Okay, dia terpulang pada abang. Okay, terpulang maksudnya, sebab tu saya selalu cakap, okay, ni cerita lain pula. Ini bercerita tentang 2014. 2014 banyak, 2013, 2014 banyak saya punya perjalanan ke sana ke sini. So ini cerita pada 2014. Saya jumpa juga tok guru saya. So dia bercerita tentang konsep trading ni lebih kepada personality kita. Maksudnya terpulang pada masing-masing punya view. Sebab tu kita perlu cari dalam market macam mana boleh fit dengan personality kita. Maksudnya kita tengok H1 dengan H4, oh cantik. Aku suka trade H1 atau H4. Dia lebih kepada kesesuaian diri. Macam saya terpulang, saya kadang-kadang pakai daily, kadang-kadang pakai H4. Tapi itu yang paling kecil di H1. Saya pakai H1 lah. Contoh saya buka H4 dan saya nampak okey ada impulsif ni. Impulsif dekat sini. So dah tahu dah nak jatuh. Tapi lepas tu saya tengok bila dah impulsif di situ, alamak ada support pula dekat sini. Habis dah, mati dah. So kalau dah mati tu, tunggu di time frame kecil untuk buat reversal. Sebab tu kadang-kadang tengok ada orang yang dah pro dalam trading, dia tengok orang lain dah tengah sell lagi ni. Tengah sell ni, sell. Tiba-tiba dia buy naik pula tu. Pakai bomoh ke apa kan. So inilah contoh jalan cerita dia. Sebab dia dah faham tentang market. Dia dah faham tapi dia tak tahu nak cerita. Kadang-kadang macam tu juga sifu-sifu ni. Dia dah faham tapi dia tak tahu nak cerita macam mana. Ni malam ni saya buka cerita. Ini rahsia dalaman ni. Rahsia dalam rahsia orang cakap. Okay. So, ada soalan lagi tak? Boleh tanya sekarang. Belanja satu malam ni Sifu. Belanja apa tu? Alamak, belanja lain macam je ayat belanja ni bang. Belanja apa tu? Okay. Belanja apa tu bang Boleh tanya sikit. Okay. Alamak, terus tak bercakap bang. Ada pair boleh makan ke malam ni? Pair nak makan. Ingatkan benda lain. Okay. Kalau untuk pair malam ni, saya nasihatkan selalunya Jumaat malam, abang tutup PC, abang relax tengok TV je bang. Jumaat malam ni kalau boleh jangan buat apa-apa. Kalau boleh Khamis tu dah berhenti trade. Sebab apa? Jumaat malam ni selalunya market akan floating ataupun sideways. Dia akan biar kita punya trades floating dan nanti takut Sabtu Ahad tak boleh tidur tenang. So kita nak juga rehat Sabtu Ahad, tak nak fikir pasal market. So kalau boleh Jumaat elakkan. Ini tips saya Jumaat elakkan trading. Jumaat malam pun elakkan trading. Siang pun sebenarnya kalau boleh jangan trade. Tapi terpulang pada individu. Cuma itu tips saya. Isnin dan Jumaat kalau boleh relax dulu. Relax dalam market. Sebab apa? Sebab panjang cerita dia. Nak cerita Isnin sampai Jumaat. Nantilah asyik semua cerita malam ni. Tak surprise lah lepas ni kelas kan. So kalau tak asyik semua bagi malam ni kan. Semua dapat je. Habis tak ada material lah kita nak cerita untuk kelas next kan. Okay, tak apa. Saya simpan dulu cerita tu. Nanti boleh tanya balik. Okay, boleh Boleh ke brothers? Boleh. Boleh. Okay, so ada soalan lagi. Boleh tanya sekarang. Tanya. Kita ada waktu lagi 5 minit untuk kita habiskan kelas kita malam ni. Sifu, bila kita tengok impulsif tu, daripada sana kita boleh
kita punya sama ada cari support ataupun resistance ikut pada trend lah, betul tak? Betul. Dia macam ni lah konsep dia kalau nak lagi faham. Okay, saya bagi konsep lagi satu. Yang ni pun satu yang Tok Guru saya cerita juga. Okay, ini konsep ni kalau boleh tulis. Ni rare konsep ni. Tulis. Dah angkat pen ni. Angkat pen Alright. Sekejap. Okay, so konsep dia adalah market ni adalah ibarat seperti satu sungai. Maksudnya sungai. So dia akan mengalir pada satu arah. Sebab apa? Cerita dia adalah pada tahun, saya pun tak ingat lah, tahun 2015 kot. Saya ada belajar satu teknik dinamakan Wyckoff Chaos Theory. Wyckoff Chaos Theory ni adalah satu teori yang mengatakan market ni adalah ada satu pattern. Okay, satu pattern dia pun kaji dan dia terbaca satu artikel. Artikel tu mengatakan S&P 500 tu adalah dia macam satu indeks dan saham lah. S&P 500 ni pergerakan dia sama dengan Mississippi River ataupun satu sungai di US. Lepas tu dia tekap lukisan S&P 500 tu dengan Mississippi River tu memang sama. Pergerakan dia adalah sama sangat-sangat, nak kata 99.5% lah sama pergerakan dia. So sebenarnya market ni ibarat sungai je pergerakan dia. So at one point sungai tu dia ada patah balik. Kan? Kadang-kadang patah balik sebab langgar batu ke apa kan. So support dan resistance tu adalah tempat yang kita nak tahu mana dia berpatah arah. Macam tajuk lagu. So berpatah arah tu dia perlukan time frame ataupun sesuatu yang lebih besar daripada benda dia sekarang. Maksudnya katakanlah H4 ni adalah ibarat sebuah kereta dan yang nak boleh lawan dia adalah sebuah lori. Contohlah. So kita kena buka time frame yang lebih besar untuk melawan impulsif tu. Senang cerita macam tu lah bang. Okey. Itu konsep yang paling simple. Dia ibarat sungai tapi sungai tu bila-bila masa boleh berubah sebentar lepas langgar batu. So kita nak cari batu tu dekat mana. Batu tu di time frame yang lebih besar. Itulah konsep dia. So bermainlah anda dengan time frame yang ada ni. Contoh dia time frame monthly ke, weekly ke, daily ke, H4 ke, H1 ke, terpulang pada individu. Mana, okey ni tips last mana yang nampak jelas memperkenalkan diri kepada anda. Maksudnya kalau dia perkenalkan diri, maksudnya impulsif tu perkenalkan diri. Impulsif ke atas ataupun ke bawah. Itu paling penting. Kalau nampak impulsif ke bawah, follow je. Kalau pergi impulsif ke atas, follow sahaja. Dan dah tahu dia akan pergi ke atas ataupun ke bawah punya di time frame besar lah. Time frame besar punya support atau resistance. Dan tips paling penting, tak nampak impulsif, abaikan sahaja. Jangan trade. Itu paling simple. Bila dah tak nampak, jangan buat-buat nampak. Sebab kalau buat-buat nampak, orang kata account tu anytime boleh meninggal. Itulah yang paling penting. Macam mana nak cari impulsif tu tuan? Alamak. Ini soalan. Alamak. Nampaknya kita kena bawa ke next week kelas kita sebab tadi tadi saya tanya, tak ada, semua dah tahu kan. So saya bagi tahu simple je impulsif ni. Saya bagi tahu satu impulsif. Impulsif ni adalah pergerakan bila dia melepasi paras tertinggi. Kan, melepasi paras tertinggi itu impulsif. Kalau dia melepasi paras terendah, itu pun impulsif juga. Kalau dia melepasi paras terendah, impulsif ke bawah. Kalau melepasi paras tertinggi ataupun resisten, dia impulsif ke atas. So impulsif ni adalah macam ni impulsif. Dia lepas paras terendah dan semua warna merah. Itulah paling simple first kalau nak faham tentang impulsif. Tapi tak apa, tak ada masalah. Nanti boleh tengok video saya dekat YouTube ada tentang full berkenaan impulsif. Okey,
Ada soalan lagi ke? Ada soalan ke? Tiada.